Assalamualaikum, selamat pagi. Mama Z akan rekod perbincangan kita dan pelajar akan gunakan, pelajar anda Mama Z akan gunakan video ini semasa ketiadaan Mama Z minggu depan. Okey, so yang pertama, ada beberapa kelas tu Mama Z dah sempat bincang, iaitu katakan ada kelas yang belum, so kita top up dekat sini lah. Okey, kita tengok soalan yang 1A. Okey, kalau Mama Z terus uraikan. Okey, 2. Kemudian kita ada darab dengan 3 kuasa X, 3 kuasa 2X. Kemudian ada lagi 3 kuasa 1 tambah dengan 7 darab dengan 3 kuasa X tolak 3 sama dengan 0. Okey. Untuk pelajar yang baru masuk, yang kita buat titik-titik tu maknanya darab jugalah. So yang ini kita tengok ni 2, 3 kuasa 1, 3, 2 darab 3 tam. Kemudian kita boleh buat 3 kuasa X, 2 tu kita letak luar. Tambah dengan 7, 3 kuasa X tolak 3 sama dengan 0. Okey, dari situ kita boleh jadikan pemudah cara kita. Okey, kita mudahkan cara. Let 3 kuasa X sama dengan A. Kita mudah cara. So, dari situ awak akan dapat jawapan. Okey, jawapannya kita mudahkan dah jadi 6A kuasa 2 tambah dengan 7A tolak 3 sama dengan 0. Dan kita ready untuk factorize. Okey, katakan pelajar guna kalkulator baru kan. Okey, tak apa. Proses nak tekan tu sama. Cuma pelajar guna kalkulator baru. Bahan Mama Z ni kebetulan Mama Z cuma ada kalkulator yang lama tapi masih boleh digunakan lah. Okey. So, katakan Mama Z ada kat sini. Nilai A kita ialah 6. Nilai B 7. Nilai C kita negatif 3. Okay. So, kita dah dapat jawapan yang pertama. 1/3. 1/3 merupakan 3A tolak 1. Dan jawapan yang kedua ialah negatif 3/2 ataupun 2A tambah dengan 3. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan A sama dengan 1/3. Boleh semak dengan kalkulator tadi. Dan nilai A yang kedua ialah negatif 3/2. Semasa kita dapat jawapan A ni, kita kena terima seadanya nilai A. Sebab bukan jawapan A lagi ni A ni. Terima seadanya nilai A. Dan kita buat pertukaran daripada nilai A, kita tukarkan semula menjadi X. Jadi nilai A tu sebenarnya ialah, nilai A ni sebenarnya adalah 3 kuasa X. Sama dengan 1/3 tu ialah 3 kuasa negatif 1. Jadi dengan menggunakan hukum indeks, kita boleh buat kesimpulan nilai X kita ialah negatif 1. Itu nilai A yang pertama. Okey, sekarang Mama Z guna nilai A yang kedua. 3 kuasa X sama dengan negatif 3/2. Oleh kerana tanda di sini adalah positif tetapi di sini adalah negatif, kita terpaksa reject jawapan ni. Okey, kenapa kita reject? Okey, tengok kenapa kita reject. Kerana apabila kita teruskan jalan kerja yang ini, log 3 kuasa X sama dengan log negatif 3/2. Mama Z tunjuk sekejap je walaupun dia salah.
Okey, kerana apabila pelajar nak kira nilai, nak kira nilai nanti, dia nak tekan log kemudian negatif 3/2. Ni, dia nak tekan yang ini contohnya. Awak tengok kenapa jawapan yang berlainan tanda tu Mama Z nak reject. Okey, tengok cara Mama Z tekan pada kalkulator sekarang. Sama dengan ni, max error. Bermaksud apabila kita nak buat, masa kita tulis ni kita tak perasan. Masa kat sini kita tak perasan. Masa kita nak buat step seterusnya, kita nampak di situ berlakunya kesalahan penulisan matematik. Jadi dalam kerja ni kita padam. Jadi untuk soalan ni kita ada final answer dia, nilai X sama dengan negatif 1 sahaja. Itu cara kita nak jawab soalan nombor 1A. Okey, Mama tunjuk soalan 1B. Macam mana kita nak jawab 1B. Okey, yang pertama, kita tengok 2, 4, 3. Kata kuncinya ialah, setiap soalan exam biasanya ada kata kunci. Kata kuncinya ialah per 5. Kata kuncinya adalah per 5. Jadi kita akan tahu 2, 4, 3 tu sebenarnya ialah 3 kuasa 5. Dan kita dah ada kuasa asal iaitu N per 5. Kemudian darab dengan 3 kuasa 2N tambah 1 per dengan Mama Z nak tukar 9. Mama Z nak tukar 9 kepada 3 kuasa 2. Tapi kita dah ada power ori dia, N. Darab dengan 3 kuasa N tolak 1. Mama Z nak kira yang ini sekarang. Jadi, kita tengok semua asas kita dah jadi asas 3. Ada hubungan darab. So, Mama Z akan settlekan yang belah atas dahulu. Belah atas dahulu. So, awak dapat sama dengan Mama Z potong 5 dengan 5 ni. Maka tinggallah dia 3 kuasa N saja. Kemudian di sini darab. Di sini darab menunjukkan Mama Z kena tambah dengan 2N tambah dengan 1. Sebab dia darab. Per dengan sama juga yang bawah tu 3 kuasa 2N. Kemudian di sini darab. Maka akan jadi di sini tambah dengan N tolak dengan 1. Okey. Kita buat lagi satu step. Kita akan dapat di atas tu 3 kuasa 3N tambah 1. Di sini bahagi. Di sini bahagi menunjukkan Mama Z kena tolak dengan kuasa yang di bawah, iaitu 3N tolak 1. Hati-hati, kena buat dalam kurungan. Okey, selepas tu kita akan settlekan lah. Jangan lupa tulis juga nombor 3 ni, base dia tulis juga. So, bila Mama Z buka kurungan, dia jadi 3N tambah 1 tolak 3N tambah 1. Sama dengan 3 kuasa 3N ni habis. Tinggal lagi kuasa 2. Dan kita tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk tu. Kita tinggalkan jawapan sama dengan 9. Okey. Selesai soalan 1B. Okey. Beres. Kita dah guna
banyak hukum di sini, banyak the rules of indices kat sini. Rules ke law ke, kita guna dah dekat soalan 1B. Okey, get ready, kita nak buat soalan nombor 2A. Okey, 2A dahulu. So, kalau boleh saya copy soalan ni sekejap. Okey, pelajar kena try menulis sebab kalau kita tak tulis, kita tak tahu sebenarnya nak mula dari mana. Okey, soalan kata evaluate. Okey, soalan kata evaluate. So, Mama Z ambil ruangan di sini sedikit. Okey. Kita nak evaluate benda ni. Yang pertama, Mama Z nak bagi tahu, di sini ada kuasa setengah, di sini pun ada setengah. Kita ada belajar dalam indeks. A kuasa M, B kuasa M. Dia sama. Kita boleh tulis dia sebagai AB kurungan di luar tu adalah M. Kita boleh sepunyakan kuasa dia. Jadi kat sini kalau Mama Z buat begitu, dia akan jadi yang ini dengan yang ini tak ada. Kemudian semua sekali itu Mama Z buat kuasa setengah. Kemudian kita kena tahu bahawa kuasa setengah ni sebenarnya adalah punca kuasa 2. Kalau kuasa 1/3 maksudnya punca kuasa 3. Jadi yang nilai dalam ni tinggal lagi negatif punca 3 tambah dengan punca 11/2. Dan bila Mama Z nak tulis yang kedua, Mama Z nampak nombor yang sama, negatif punca 3, cuma dia tukar daripada tambah menjadi tolak. Rupa-rupanya soalan ini adalah saling conjugate antara satu sama lain. Conjugate rupanya sebab di sini tambah, di sini tolak. Kalau dia conjugate sebenarnya dia adalah berita baik untuk kita. Sebab ada dua nilai akan mati. Kita try tengok. Kita tolong kita yang baru masuk. So, sama dengan di sini. Punca. Bila Mama Z kembang yang ini dulu. Yang ini dengan yang ini. Mama Z akan dapat tambah. Punca 3 darab punca 3. Siapa tak tahu? Contoh. Punca 3 darab punca 3. Jawapannya 3. Siapa tak tahu, kena ambil tahu. Jadi positif 3 ataupun tak payah tulis positif ni. Kemudian Mama Z darab ni dengan belakang. Mama Z akan dapat tambah punca 3 punca 11/2. Punca 3 punca 11/2. Kemudian awak perhatikan Mama Z nak tulis ni. Bila yang ini darab yang ini. Okay, tadi tanda di sini tambah. Awak tengok bila Mama Z darab. Mama Z akan tolak punca 3 punca 11/2. Awak boleh perhatikan. Nilai yang Mama Z baru tulis 2 ni. Dia boleh mati. Nilai tu akan mati. Dua nilai tu mati. So, yang ini dengan yang ini, dia akan jadi tolak. Kita ada kat situ punca 11 darab punca 11. Kita akan dapat 11. Dan kita ada 2 darab 2, kita dapat 4. Okey, saya ringkaskan dahulu. Okay, kita ringkaskan dahulu. Sama dengan punca kita tak buat apa-apa lagi. Dan kita tahu yang ini dengan yang ini mati. Tinggal lagi
3 tolak 11/4. Kalau pelajar tengok nilai di dalam tu, nilai di dalam. Dia bukan tak bagi guna kalkulator sepenuhnya. Kalau nilai yang dalam tu boleh guna kalkulator. Soalan original tu tak boleh tekan kalkulator. Jangan salah faham. So, 3 tolak 11/4. Awak akan dapat jawapannya 1/4. Sama dengan punca 1/4. So, jawapan awak adalah punca 1 per punca 4. Kalau siapa yang tak nampak lagi, boleh turunkan lagi. So punca 1 adalah 1, punca 4 adalah 2. Pelajar katakan, dia tengok soalan kata without using calculator. Without using tu, awak tak boleh guna kalkulator, masukkan nombor ni terus ni. Tu yang maksud kalkulator tak boleh tu. Tetapi semasa dalam proses pengiraan, sebenarnya awak boleh menggunakan kalkulator. Contohnya di sini nak guna kalkulator boleh. Jangan kita salah faham dengan maksud soalan. Jadi jawapan nombor 2A adalah 1/2. Kita teruskan soalan nombor 2B. Soalan nombor 2B. Mama Z kena copy dulu soalan ni. So kita dah ada soalan. Kita nak tengok. Yang pertama, soalan bagi dekat kita maklumat tentang maklumat yang ini. Dia bagi. Tetapi Mama Z nak ingatkan pelajar, kita jangan guna terus maklumat yang dia bagi ni. Sekejap pen kita tidak aktif. Mama Z kena tutup dan ambil semula. Mama Z ambil semula soalan ni. Yang pertama, Mama Z nak ingatkan, nilai ni kalau boleh guna seminimum mungkin. Paling minimum. Jangan, kalau awak guna awal, jalan kerja awak akan menjadi sedikit sukar. Sedikit susah. Jadi kita guna dah habis kaedah biasa, baru masukkan nilai X. Jadi kita akan modify benda ni dahululah. Yang pertama, ada kuasa 2 menunjukkan bahawa punca X tolak dengan 1 per punca X ini sebenarnya ada 2 kali. Kemudian tolak dengan 2 ni, dia tunggu sahaja. Tolak dengan 2 ni, tunggu sahaja. Kita akan buat proses kembang. Expand. Punca X darab punca X, kita dapat X. Bila kita kembang lagi kat belakang ni, dia akan jadi punca X per dengan punca X. Kita boleh potong, awak akan dapat negatif 1.
Okey, kemudian yang ini pula saya kembangkan dia. Ni pula kembangkan dia. Dia akan jadi -1 sekali lagi. Kemudian kita kembangkan yang ini. Dia akan dapat positif 1/X. Dan barulah ada tolak dengan 2. Kalau awak ganti sekarang, awak terpaksa ganti di sini dengan di sini. Relax dulu, kita jangan ganti. Kalau awak ganti dekat soalan mula-mula, tempat X tu, katakan awak tak sabar nak ganti di sini. Tak sabar nak ganti di sini. Awak terpaksa ganti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi jalan kerja awak jadi complicated. Itu maksud Mama Z kalau boleh ganti hujung sekali. Lepas kita dah settle pengiraan algebra biasa. Okey. So sekarang ni Mama Z ada. Kalau Mama Z susun, kita ada X. Kita ada tambah 1/X. Yang ini. Okay, yang ini -1, -1, -2. Kalau nak guna kalkulator, -1, -1, -2. Kita tengok dapat berapa. -4. So, ringkaskan di sini jadi -4. Itu maksud Mama Z. Okey, kemudian pelajar kena praktik di sini. Kalau pelajar buat darat silang, nanti akan mewujudkan yang ini kita terpaksa jadikan kuasa 2 pula. Okey, so kita jangan darat silang. Kita mudahkan keadaan. Okey, kita mudahkan keadaan. Maksudnya, tempat yang ini ni, okey, Mama Z akan buat. Kalau Mama Z ganti dia sekarang, okey, Mama Z ganti yang tu saja dulu. Yang X ni, kalau pelajar nak ganti tapi hold dulu 3 tambah 2 punca 2. Hold dulu. Tambah dengan Mama Z buat -4 lah. Sebab kita nak hold dulu. -4. Lepas tu tambah dengan 1/3 tambah 2 punca 2. Mama Z buat yang ni, yang kuning ni kat sini. Sebab kita nak buat jalan kerja. Okay. So, kita nak hilangkan dia tu, kita darab dengan conjugate 3 ada 2 punca 2 juga per dengan 3, 2 punca 2. Tanda di sini tambah, maka conjugate-nya akan jadi tolak. Macam tu. Maksudnya sekarang ni Mama Z nak settlekan yang ni dulu. Okey, kemudian Mama Z salin 3 tambah 2 punca 2 tolak 4. Dan yang ini kalau jalan kerja conjugate tu pelajar kena buat lah. Okay? Jalan kerja conjugate kena buat. Tapi sebenarnya kalau pelajar boleh tekan kalkulator, yang di atas tu ialah 1 darab. Okay, kalau dia nak tekan 1/3 tambah 2 punca 2. Mama Z darab dengan conjugate 3 tolak 2 punca 2 per. Okey, sekejap. Okey. 3 tolak 2 punca 2 per dengan 3 tolak 2 punca 2. Kita kira. Kalau kita selesaikan jalan kerja, tetap buat conjugate, tapi proses mendarab Mama Z guna kalkulator. So Mama Z dapat situ 3 tolak 2 punca 2. Positif 3 tolak 2 punca 2.
Jadi pelajar boleh tengok kat sini lah. Yang pertama, yang ini dah habis. Kemudian kita tinggal lagi 3 tambah 3, 6. 6 tolak 4. Kita dapat jawapannya ialah 2. Kita dapat jawapannya adalah 2. Sekejap, Mama Z macam ada terbagi dah kepada satu kumpulan. Okey, so jawapannya 2 sahaja. Yang ini memang kalau awak tengok Mama Z menggantikan soalan ori tu di sini. Di sini saja. Nilai yang ini, yang depan ni, yang Mama Z buat warna biru ni, dia hanya menunggu. Okay, dia hanya menunggu. Dan yang dalam ni, yang dalam awan nano ni, Mama Z buat jalan kerja conjugate. Conjugate buat. Cuma proses nak kira tu Mama Z guna kalkulator. So dari situ kita nampak sebenarnya yang menunggu tu sebenarnya, dia akan mati dengan sesuatu. Dan akhirnya jawapan kita akan jadi lebih mudah lah nak kira. 3 tolak 4 negatif 1, negatif 1 tambah 3 dapat 2. Itu cara Mama Z share. Benda ni kena share. Kalau you buat sendiri nanti, you buat jalan kerja tanpa Mama Z, mungkin you akan sesat lah, you buat panjang sedikit. Mama Z pun kalau kita buat tanpa berfikir, Mama Z pun akan buat yang jalan yang panjang. Yang ini Mama Z harap boleh disimpan lah, disimpan dalam minda. Betapa pentingnya teknik kita, strategi kita menyelesaikan soalan. Okey, Mama Z teruskan lagi. Okey, video ni kita kena buat dalam tempoh 1 jam sahaja sebenarnya. Kalau yang ini, Mama Z tengok sekejap, baru 27 minit. So, kita boleh teruskan lagi soalan nombor 3. Okey, tengok soalan nombor 3. Mama Z nak buat 3A terlebih dahulu. Okey, untuk 3A, mula-mula Mama Z nak naikkan 2 ni dulu ya. So, kita ada sekarang log X kuasa 2, Y, kemudian kuasa 2 Mama Z naikkan. Mama Z jemput log X datang ke sebelah kiri. Dan Mama Z jemput log Y datang ke sebelah kiri. Maka di sebelah kanan cuma tinggal sama dengan 3 sahaja. Okey, kemudian Mama Z masukkan. Gunakan hukum log. Mula-mula Mama Z agihkan dulu power ni lah. Okey, Mama Z agihkan power. Dia akan jadi log X kuasa 4, Y kuasa 2. Okey. Mama Z agihkan power. Kemudian, sekejap Mama Z salin sekejap. Log X tambah dengan log Y sama dengan 3. So, kita ada 3 lagi sebutan log. Jadi, Mama Z nak compress biar jadi satu saja sebutan log. Okey, yang pertama kita ada X kuasa 4, Y kuasa 2. Tolak di sini menyebabkan Mama Z kena bahagi. Tambah dekat sini menyebabkan Mama Z kena darab. Dan Mama Z nak bagi tahu, asas di sini kalau tak tulis bermaksud asas 10. Okey, kita ringkaskan yang dalam isi perut log. Kita ringkaskan asas yang dalam isi perut log menjadi X kuasa 3, Y kuasa 3. Sebab yang ini ada 1 kan. Kita potong tinggal 3. Yang ini pun ada 1, jadi 3 juga. Sama dengan Mama Z naikkan 10. Sebab itu asas. Okey. Yang tadi dia berada di luar, Mama Z masukkan ke dalam. Yang ini dia berada di dalam, Mama Z nak letak luar. Dia akan jadi XY kuasa letak luar sama dengan 10 kuasa 3. Jadi bila Mama Z banding kuasa dia sama ni sekarang. Ni 3 dia sama. Jadi XY sama dengan 10.
soalan nak kita buat Y sebagai tajuk. Y sama dengan 10 per dengan X. Okey. So, selesai. Bagaimana kita nak selesaikan soalan nombor 3A. Okey, 3A. Boleh ready untuk soalan 3B. Okey, get ready. Mama Z nak buat 3B sementara Mama Z padam dulu whiteboard ni. Soalan terakhir kita ulang kaji. Lepas ni kita kena buat sedikit ulang kaji untuk soalan objektif. Okey, so ini base 3, ini base 27. Jadi Mama Z akan tukar base besar menjadi base kecil. So sekarang Mama Z ada log P asas 3 kita kekalkan. Tambah dengan Mama Z nak tukar base sebutan yang kedua, automatik ada jadi pecahan. Sini negatif 1. Okey, automatik bila tukar base dia jadi pecahan. So, Mama Z nak ambil yang pertama. Okey, nak ambil dulu 3P di sini. So, Mama Z tulis log 3P. Yang bawah Mama Z tulis log 27. Dan asas baru kita follow yang tadi. Okey. Jadi kalau pelajar perhatikan, okay? Kalau pelajar perhatikan, dia tekan log asas 3, nombor situ 27. Kalkulator kita canggih. Kita boleh selesaikan yang bawah tu. Sama dengan, yang bawah tu sebenarnya 3. Okay, yang bawah tu sebenarnya 3. Okay, so kita ada log P asas 3 tambah sebenarnya yang bawah ni 3. Okay, yang bawah tu 3. Dan kalau pelajar perhatikan, kod pelajar tak perasan nanti. Okay. Log 3 tambah log P3. Sebab kalau perhatikan nilai dalam ni 3 darab P. Mama Z macam boleh tukar jadi macam tu. Sama dengan negatif 1. Jadi kalau Mama Z pecahkan, katakan Mama Z anggap log P asas 3 ni Mama Z anggap huruf A, katakan. So dia akan jadi A tambah, yang ini Mama Z dapat 1, betul? Tambah 1/3 tambah A per 3 sama dengan negatif 1. Dan yang ini Mama Z boleh bawa ke sana. Okay, yang kuning-kuning ni 1A dengan 1/3A. Kita boleh guna kalkulator. 1A tambah 1/3A. Kita dapat 4/3A. So kat situ sebenarnya pelajar dapat 4/3A sama dengan negatif. Yang sana dia akan jadi negatif 1, negatif 1/3. Dia dapat negatif 4/3. Jadi kalau pelajar mencari A, kan dia sama 4/3, 4/3. A sebenarnya 1. Tetapi kita bukan nak cari A, kita nak cari nilai P. Jadi kita kena tukar semula, ambil semula ni, buat pertukaran. Log P asas 3 sama dengan A. A kita negatif 1. Jadi P kita sama dengan 3 kuasa negatif 1. Jadi nilai P kita ialah 1/3. Okey. Mama Z
semak jawapan yang terakhir ni sebab saya tak tengok jawapan lagi. Okey, so sekejap kita tengok jawapan dia, cadangan jawapannya. Sekejap Saya semak jawapan sekejap. Okey. So jawapan yang terakhir, P adalah 1/3. So kita dah bincang semua dah. Okay, so kita dapat P sama dengan 1/3. So Mama Z harap pelajar jangan stres untuk belajar. Try kat mana nanti bila Mama Z balik dari kursus, pelajar boleh tanya. Kalau yang Mama Z terang ni katakan dia tak faham lagi, dia boleh tanya. Okay, sebab kita banyak masa lagi untuk perbaiki apa yang terkurang. Okay, sekian video